Akmal dibebaskan selepas beri keterangan di IPD Kota Kinabalu. Pemuda PAS persoal tindakan pemimpin UMNO semasa Akmal ditahan. AJK PAS Pusat sifatkan kenyataan Majlis Perundingan Agama Bukan Islam sebagai biadab. PAS beri amaran kepada Majlis Perundingan Agama Bukan Islam supaya tidak campur tangan urusan hal Islam. GRS kesebung tunjuk prestasinya semasa jadi menteri. Jolo masukkan 100 juta ringgit ke dalam akaun bank bekas Peguam 1MDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 5 April 2024 bersamaan 25 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh dibebaskan selepas memberikan keterangan kira-kira 2 jam di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu, Sabah. Dilaporkan polis merakamkan kenyataannya susulan ucapannya dalam ceramah di Kelantan pada Sabtu lalu. Akmal disambut oleh sekumpulan pemimpin Pemuda UMNO yang berkumpul di Balai Polis. Ketua Pemuda UMNO itu disiasat bawah Akta Hasutan 1948 mempunyai acara di Beaufort kira-kira 100 km dari Kota Kinabalu petang tadi. Sementara itu, Akmal yang juga Exco Kerajaan Melaka berkata beliau dimaklumkan untuk sesi rakaman percakapan itu melalui panggilan telefon sejurus sampai ke Sabah pagi tadi. Untuk rekod, Akmal adalah pemimpin politik paling lantang dalam isu jualan stokin bertulis kalimah Allah di KK Mart di Petaling Jaya, sehingga mengundang bantahan di tengah-tengah ketegangan isu itu. Dalam situasi yang sama, Pemuda PAS bersolidariti bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau, Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu stokin tertera kalimah Allah yang dijual di KK Mart. Ketuanya, Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, beliau menuntut tindakan yang sama adil terhadap semua pihak yang menyentuh isu 3R, kaum, agama dan raja dan menggugat keharmonian negara. Beliau meluah perasaan kecewa dengan penahanan sahabatnya itu di bawah Akta Hasutan hanya kerana kelantangan beliau dalam isu stokin tertera kalimah Allah. Ahli Parlimen Alostar itu juga turut persoal di mana suara Presiden UMNO semasa Ketua Pemudanya ditangkap. Pagi tadi, Akmal Saleh yang juga Ketua UMNO bahagian Jasin telah ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Menurutnya, beliau dijadualkan akan memberikan keterangan di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi esok dan akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis. Tindakan Majlis Perundingan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tau MCCBCHST yang mempersoalkan tindakan Dewan Undangan Negeri Kelantan meluluskan kembali enakmen jenayah syariah yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan baru-baru ini adalah satu kenyataan yang biadab. Menurut Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, Muhammad Khalil Abdul Hadi, hal ini adalah kerana ianya merupakan hak orang-orang Islam untuk melaksanakannya, bukan sahaja hak untuk bersolat, membina masjid, berpuasa dan sebagainya, malah hak untuk mereka dihukum dengan hukuman yang berlandaskan kepada syariat Islam. Beliau berkata perkara yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan adalah undang-undang dan enakmen hanya untuk orang Islam, tidak melibatkan orang bukan Islam. Sepatutnya pihak berkenaan yang begitu lantang membicarakan tentang 3R perlu memberikan perhatian kepada kenyataan ini. Oleh yang demikian, menurutnya lagi tidak timbul isu melanggar keputusan Mahkamah Persekutuan kerana pihak mahkamah berperanan untuk menjatuhkan hukuman walaupun Dewan Undangan Negeri berperanan untuk menggubal undang-undang ataupun enakmen. Tambahnya lagi, tidak timbul isu pertindihan antara hukuman syarak dengan hukuman mahkamah sivil kerana ianya merupakan satu realiti yang sangat berbeza.
PAS hari ini memberi amaran kepada Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tau Malaysia agar tidak campur tangan dalam hal ehwal Islam. Ini susulan penentangan majlis itu terhadap pindaan yang dicadangkan kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Akta 355. Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan mempersoalkan jika majlis antara agama itu cuba untuk menjadi penyibuk dengan mengulas tentang perkara yang tidak membabitkan orang bukan Islam sama sekali. Taqiyuddin mengulas kenyataan majlis antara agama itu yang mendakwa bahawa cadangan pindaan kepada Akta 355 termasuk untuk meningkatkan hukuman bagi kesalahan jenayah syariah akan menjadi tidak berperlembagaan kerana Undang-Undang Jenayah sedia ada telah disenaraikan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dalam kenyataan minggu lalu, MCC BCHST berkata peluasan kuasa menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada Mahkamah Syariah akan membolehkan kesalahan berkaitan hudud seperti mencuri, pencurian, zina, liwat dan pengambilan minuman keras untuk diadili di bawah Undang-Undang Jenayah Islam. Namun, kesalahan-kesalahan tersebut sudah pun termaktub dalam Senarai 1, Senarai Persekutuan, Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, menurut pendapat kumpulan tersebut, kuasa tambahan ini akan dianggap tidak sah. Seorang pemimpin Gabungan Rakyat Sabah, GRS, membidas dakwaan Bong Mokhtaradin bahawa pemimpin daripada parti itu hanya pandai cakap berhubung usaha berterusan menyelesaikan masalah bekalan elektrik dan air negeri. Timbalan Setiausaha Agongnya, Armizan Muhammad Ali berkata, sikap menuding jari tidak akan menyelesaikan masalah di Sabah. Baru-baru ini, Ketua UMNO Sabah, Bong Mokhtaradin berkata, pemimpin GRS hanya pandai cakap, tiada tindakan dan mendakwa mereka berulang kali membuat pengumuman tanpa tindakan efektif menyelesaikan masalah di negeri itu. Mengulas lanjut, Armizan yang juga ahli Parlimen Papar meminta Bong menunjukkan rekod prestasinya ketika menjadi Menteri Kerja Raya Sabah selama 2 tahun sebelum menuding jari kepada orang lain. Beliau turut mempersoalkan sepanjang Bong memegang jawatan itu, apa dilakukannya. Dalam pada itu, Armizan berkata Bong bebas mengeluarkan kenyataan tetapi apa yang penting GRS mempunyai perancangan dan usaha menambah baik negeri. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo atau Jo Low memasukkan hampir 100 juta ringgit ke dalam akaun bekas peguam 1MDB Jasmine Lu. Peguam bela Najib Razak, Syafi Abdullah yang memeriksa balas Lu memberitahu mahkamah maklumat itu daripada timbalan Ketua Polis Negara yang mana beliau tidak dedahkan namanya. Lu tidak mempertikaikan jumlah dinyatakan Syafi. Saksi pendakwaan ke-50 itu berkata, wang terbabit masuk ke akaunnya antara 2011 dan 2014, tetapi sebahagian besarnya dimasukkan pada 2014. Lu memberitahu mahkamah dia meninggalkan 1MDB selepas berkhidmat dengan syarikat berkaitan kerajaan itu selama 2 tahun setengah pada November 2013 kerana mahu mengejar peluang lain seperti melakukan pelaburan. Katanya dia membayar kira-kira 2.5 juta ringgit kepada lembaga hasil dalam negeri daripada 100 juta ringgit itu. Menurutnya, dia juga tidak berunding dengan polis atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk pulang dengan selamat. Tetapi peguamnya sedang berbincang dengan bekas peguam negara Idrus Harun sebelum kembali ke tanah air Julai lalu. Sekian untuk edisi petang ini. Saya mewakili Nadstat Malaysia mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Semoga perayaan tahun ini meriah disambut di samping keluarga tercinta. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nadstat News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nadstat Malaysia dan subscribe YouTube Nadstat TV. Nadstat Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.